Shalom saudara dan saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody Reality TNI Malaysia. Saya berharap anda semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Hari ini saya akan membawakan satu topik yang bertajuk Dia Ingin Kamu Baik-Baik. Hasil nukilan Pastor Chris Oyakhilome. Ayat pembukaan kita pada hari ini ialah di Kisah Para Rasul, bahagian 10 ayat ke-38. Ayat ini mengatakan, iaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah telah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuasa, yang berjalan sekeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara dan saudari, Tuhan tidak pernah ingin sesiapa untuk jatuh sakit atau ditimpa penyakit atau menderita. Baca ayat Injil pembukaan kita sekali lagi dan perhatikan orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka telah ditindas oleh iblis dan bukannya Allah. Iblis membuat mereka sakit, tetapi Allah mahu mereka sembuh dan mengutus Yesus untuk menyembuhkan mereka. Misalnya, renungkan lelaki yang telah dirasuk oleh sekumpulan iblis di daerah Gerasa. Para iblis itu menyebabkan dia berkelakuan ganas dan tinggal di kawasan kubur. Tetapi Yesus mengusir para iblis itu keluar daripada lelaki itu dengan serta-merta. Fikirannya dipulihkan semula. Dalam bahagian Markus 5 ayat 1 hingga 20 dan juga di Lukas 8 ayat 26 hingga 39. Dalam Markus 7 24 hingga 30 dan Matius 15 ayat 21 hingga 28, kita dapat membaca tentang seorang wanita Siro-Fenisia yang menghampiri Yesus, meminta pertolongan untuk anak perempuannya yang dirasuk oleh iblis. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan telah memuji imannya dan menyatakan bahawa anak perempuannya telah disembuhkan daripada penindasan iblis. Tambahan pula, dalam Markus 9 ayat 14 hingga ke-29, dalam Matius 17 ayat ke-14 hingga 21, dan Lukas 9 ayat ke-37 hingga 43, Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana seorang bapa membawa anak perempuannya kepada Yesus, sambil menjelaskan bahawa anaknya itu telah mengalami sawan akibat iblis. Yesus menegur iblis itu dan menyembuhkan budak lelaki itu. Semua ini dan beberapa contoh yang lain membuktikan bahawa Tuhan mahu manusia baik-baik, bertenaga, kuat dan bebas. Malah, dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, keinginannya dinyatakan dengan jelas. Dia berfirman, "Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sihat-sihat sahaja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Renungkanlah itu. Dia mahu kamu menjadi baik-baik, dan itu merujuk kepada kemakmuran dari segi kebendaan dan keuangan, dan juga menjadi sihat, yang juga merupakan kemakmuran dari segi fizikal atau kesejahteraan tubuhmu atau kesihatanmu. Kemudian dia menambah, sama seperti jiwamu baik-baik saja, yang menekankan bahawa kemakmuran rohanimu adalah yang terpenting dan jiwamu
hanya boleh menjadi makmur melalui firman Tuhan. Jadi tinggallah di dalam firman Tuhan. Renungkan ia dan kamu akan sentiasa dalam kesihatan. Kerana firman Tuhan adalah ubat, kesihatan untuk tubuh jasmani. Dalam Amsal 4 ayat 20 hingga ke 22 mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, kerana itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Baiklah saudara dan saudari, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku mengisytiharkan bahawa kesakitan, penyakit, kecacatan dan kelemahan tidak mempunyai ruang dalam tubuhku. Aku berjalan dalam kesihatan yang sempurna sentiasa, kerana roh yang membangkitkan Kristus daripada kematian menghidupkan, memberi tenaga dan menguatkan aku sepenuhnya. Dalam nama Yesus, amin. Untuk ayat renungan, kita boleh merujuk di Yesaya 33 ayat ke-24, di Mazmur 103 ayat 1 hingga 3, dan yang terakhir di Roma 8 ayat 10 hingga 11. Semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Rhapsody, hidupku sempurna dengan Rhapsody.